Hari ini saya akan ajar kamu modul 2 UST 2112 yang bertajuk kinematik. Okay, dalam modul kinematik, kamu akan belajar dua topik iaitu gerakan linear dan jatuh bebas. Okay, dalam topik gerakan linear, kamu kena faham dan boleh menerangkan maksud jarak, sesaran, laju dan halaju dan pecutan seragam. Sebelum saya pergi terperinci tentang maksud istilah-istilah yang saya sebut tadi, mari kita lihat apa maksud gerakan linear. Okey, jika dilihatkan semut ini, semut bergerak lurus, manakala lebah bergerak secara melengkung. Okey, jadi kalau semut ini kita panggil gerakan semut adalah gerakan linear sebab dia dalam garis lurus. Manakala lebah ini gerakannya adalah bukan linear sebab dia gerak secara melengkung. Jadi kesimpulan di sini, gerakan linear merupakan gerakan garis lurus. Apa sahaja objek yang bergerak dalam gerakan garis lurus, kita panggil gerakan linear. Okey, saya nak perkenalkan kamu tentang istilah jarak dan sesaran. Dalam modul pertama yang kamu belajar dalam topik vektor, kuantiti skala dan vektor, kamu dah pun diterangkan sedikit tentang maksud jarak dan sesaran. Okey, hari ini saya akan terperincikan lagi apa perbandingan antara jarak dan sesaran. Okey, jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu jasad. Okey, di mana simbol bagi jarak ialah D dan unit bagi jarak adalah meter. Sama juga seperti sesaran. Okey, sesaran punya unit yang sama dengan jarak iaitu unit SI-nya adalah meter. Walau bagaimanapun, jarak merupakan kuantiti skalar yang di mana kuantiti skalar tidak melibatkan penggunaan arah. Manakala sesaran merupakan kuantiti vektor yang melibatkan arah. Simbol bagi sesaran adalah S. Dan maksud bagi sesaran adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir dalam garis lurus pada arah tertentu. Jadi kamu kena faham dan boleh bezakan antara jarak dan sesaran. Mari kita lihat contoh berikut untuk membandingkan jarak dan sesaran dengan lebih terperinci. Seorang pelajar menyatakan bahawa rumah dia adalah terletaknya sejauh 5 meter, manakala rakannya bertanya pada arah mana, maka pelajar tersebut menjawab rumah berada 5 meter ke arah barat. Bila disebutkan 5 meter ke arah barat, maka nilai tersebut merujuk kepada sesaran. Jadi, dari segi kesimpulannya di sini, jarak dan sesaran boleh jadi mempunyai nilai ataupun magnitud yang sama, tetapi jarak tidak melibatkan arah, manakala sesaran melibatkan arah. Mari kita lihat contoh yang satu lagi untuk membandingkan jarak dan sesaran dari segi pengiraan. Kereta berikut bergerak sejauh 2 meter dan meneruskan perjalanan lagi pada jarak 2 meter lagi. Jadi, jumlah jarak atau jarak keseluruhan bagi perjalanan kereta tersebut adalah 2 tambah 2, iaitu bersamaan dengan 4 meter. Jadi, jumlah jarak yang dilintasi ataupun dilalui oleh kereta tersebut adalah 4 meter. Bagaimanakah dengan sesaran? Berapakah jumlah sesaran? Pada modul yang lepas dalam topik kuantiti skala dan kuantiti vektor,
kamu dah pun pelajari tentang vektor. Di mana jika vektor adalah melibatkan arah. Jika melibatkan arah, ke hadapan kita anggap positif dan ke belakang ataupun bertentangan dengan gerakan objek itu adalah negatif. Oleh yang demikian, kalau di sini dalam contoh ini kereta bergerak pada awalnya ke arah hadapan dalam jarak 2 meter, seterusnya dia bergerak dalam arah yang sama iaitu arah ke hadapan lagi dalam jarak dalam magnitude 2 meter. Maka jarak awal perlu ditambahkan dengan jarak akhir 2 meter tambah 2 meter adalah bersamaan dengan 4 meter. Kenapa perlu tambah? Disebabkan arah yang sama. Jadi di sini bila sebutkan tentang sesaran, maka nilainya 4 meter kita kena sebut pada arah ke hadapan atau arah kanan. Okey, itu perbandingan dari segi pengiraan dan ada juga disebutkan di sini dalam arah. Mari kita lihat contoh seterusnya untuk mengukuhkan lagi konsep kamu tentang perbezaan jarak dan sesaran. Kita lihat kereta berikut, kereta merah berikut bergerak daripada titik A ke titik B dalam jarak 100 meter. Kemudian bergerak daripada titik B ke C dalam jarak 40 meter. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta dari titik A ke C? Maka caranya ialah disebabkan jarak tidak melibatkan arah, jadi kita tambah ke semua lintasan yang dilalui oleh kereta tersebut. Jadi 100 tambah dengan 40 akan bersamaan dengan 140 meter. Berapakah pula sesaran kereta yang sama dari titik A ke titik C? Jadi kereta tersebut meneruskan perjalanan yang sama tadi. Berapa pula sesaran kereta tersebut? Okey, jadi sesaran kereta, ingat ya, sesaran melibatkan arah. Jika arah ke hadapan adalah positif, arah ke belakang adalah bila berpatah balik arah yang bertentangan adalah negatif. Okey, jadi seolah-olah kita kena tolakkan antara kedua-dua nilai tersebut. Jadi, kita kira sesaran 100 tolak dengan 40 meter akan bersamaan dengan 60 meter. Okey, jadi kamu kena faham kenapa tolak? Sebab dia pada arah bertentangan. Tapi di manakah arah yang perlu arah akhir bagi kereta tersebut? Okey, kalau dalam kes ini ke kanan adalah timur. Okey, maka kita katakan kereta itu bergerak ke arah timur. Kenapa ke arah timur A? Kenapa kalau ikutkan logiknya kereta tu menghadap ke belakang kan, ke arah barat, tetapi jawapannya sesaran ini adalah ke arah timur. Kerana kita mengambil nilai yang lebih banyak. Jadi nilai yang lebih banyak adalah 100 meter ke arah timur, maka sesaran akhir bagi kereta ini sebenarnya ke arah timur. Mari kita lihat satu lagi contoh yang untuk menerangkan perbandingan antara jarak dan sesaran. Kereta ini bergerak daripada Kampung Indra ke Kampung Mahkota dengan arah 300 meter ke arah timur dan
kemudian menerus perjalanan 400 meter ke arah utara. Okey, berapakah jarak kereta tersebut? Maka jarak perjalanan kereta perlu ditambahkan ke semua lintasan yang dilalui, iaitu 300 tambah dengan 400 meter. Jadi dia akan jadi 700 meter. Bagaimana pula dengan sesaran? Sesaran adalah lintasan terpendek yang dilalui oleh objek. Jikalau kita lihatkan bahawa kereta ini bergerak daripada Kampung Indra ke Kampung Mahkota. Tapi seolah-olah sebenarnya kita boleh ambil jalan shortcut ataupun jalan lintasan terpendek terus daripada Kampung Indra ke Kampung Mahkota. Inilah dia, yang garisan merah inilah merupakan sesaran. Jadi bagaimana nak kira sesaran kereta tersebut? Jadi sesaran kereta ini boleh dikira dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 300 kuasa 2 tambah dengan 400 kuasa 2. Jadi dengan menggunakan kalkulator, setelah dipunca kuasa 2 kan, kita akan dapat jawapannya 500 meter. Jadi sebenarnya 500 meter ini adalah sesaran kereta tersebut daripada Kampung Indra ke Kampung Mahkota. Jadi jika ditanyakan tentang arah sesaran dia, kita sebut arah utara ke timur, utara timur dari Kampung Indra. Okey. Jika soalan tanya pula berapakah sudut sesaran kereta tersebut, maka sudut sesaran kita boleh gunakan rumus tangen kuasa -1 setentang persebelahan. Ini juga kaedah ini juga telah pun saya ajar kamu pada dalam modul pertama yang lepas. Jika dihitungkan dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat jawapan sudut sesaran adalah 53 darjah. Mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan laju dan halaju. Laju merupakan kadar perubahan jarak terhadap masa. Manakala halaju pula dimaksudkan dengan kadar perubahan sesaran terhadap masa. Jika kamu lihat di sini, okey, saya highlightkan dalam merah ini adalah jarak, adalah untuk menghasilkan laju, manakala sesaran digunakan untuk menghasilkan halaju. Selain itu, laju merupakan kuantiti skala, manakala halaju pula merupakan kuantiti vektor. Dan rumus yang digunakan untuk menghitung halaju dan halaju juga berbeza disebabkan oleh laju mengambil kira jarak, manakala halaju mengambil kira sesaran. Jadi rumus bagi laju ialah laju sama dengan jarak per masa, manakala rumus bagi halaju ialah sesaran per masa. Walau bagaimanapun, kedua-dua laju dan halaju mempunyai unit SI yang sama, iaitu meter per saat. Mari kita lihat contoh berikut untuk membandingkan laju dan halaju. Seorang pelajar sedang berjalan dalam gerakan pada jarak 100 meter dalam masa 20 saat. Kemudian, pelajar tersebut melihat seekor lembu mengejar dia dan
pelajar tersebut bergerak bertentang arah, berlari bertentang arah pada jarak 50 meter dalam masa 25 saat. Berapakah laju pelajar tersebut? Jadi bila disebutkan laju, maka kita akan gunakan rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi perlu dikira jarak. Ingat ya, jarak, nak kira jarak, tidak mengambil kira arah, maka jumlah lintasan perlu ditambah. Okey, jadi 100 meter tambah dengan 50 meter untuk mendapatkan jarak. Bahagikan jumlah masa yang diambil oleh pelajar tersebut, iaitu 20 tambah 25 saat. Jadi kita akan dapat 3.33 meter per saat. Berapakah pula laju pelajar tersebut? Ingat ya, laju rumusnya adalah sesaran bahagi masa. Maka bila disebutkan sesaran, kita perlu mengambil kira arah. Jadi kalau 100 meter ke hadapan tadi, maka kita anggap arah positif, manakala ke belakang adalah arah negatif. Jadi kita perlu menolakkan 100 meter dengan 50 meter untuk mendapatkan nilai sesaran. Okey, jadi sesaran adalah 50, manakala masa takkan tolak. Yang tolak adalah jarak, dia punya nilai jarak sahaja ya. Jadi masa perlu ditambah, iaitu 20 tambah 25. Maka 50 bahagi 45, kita akan dapat 1.11 meter per saat. Maka di sini kita boleh nampak bahawa terdapat perbezaan laju dan laju sekiranya pergerakan sesuatu objek itu pada arah yang berbeza. Jika arah sama, laju dan laju akan jadi nilai yang samalah. Tetapi jika arah objek itu bergerak pada arah yang berbeza, maka laju dan laju akan mendapat nilai yang berbeza. Mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan pecutan dan nyah pecutan. Pecutan dan nyah pecutan merupakan kadar perubahan laju terhadap masa. Kedua-dua pecutan dan nyah pecutan mempunyai maksud yang sama, tetapi ada sedikit perbezaan antara pecutan dan nyah pecutan. Okey, maksud dia kadar perubahan laju terhadap masa. Tapi apa beza antara pecutan dan nyah pecutan? Jika pecutan adalah kadar perubahan laju yang semakin bertambah terhadap masa. Jadi pecutan adalah kita rujuk kepada laju objek yang bertambah. Manakala nyah pecutan pula merujuk kepada laju yang berkurang. Jadi kadar perubahan laju yang berkurang terhadap masa. Pecutan adalah bernilai positif sebab laju itu adalah bertambah, manakala nyah pecutan bernilai negatif disebabkan oleh laju yang berkurang. Walau bagaimanapun, pecutan dan nyah pecutan mempunyai unit yang SI yang sama, iaitu meter per saat kuasa 2. Dan dia juga merupakan kuantiti vektor, dan kedua-dua pecutan dan nyah pecutan menggunakan rumus yang sama. Mari kita lihat contoh berikut untuk membezakan antara pecutan dan nyah pecutan. Okey, berikut adalah sebuah kereta lumba yang berada awalnya dalam keadaan rehat. Jadi dia belum memulakan perlumbaan. Jadi bila nak mulakan perlumbaan, jadi dia akan tekan minyak dan seterusnya pada masa tertentu meter
bagi kereta lumba tersebut menunjukkan magnitud 120 km per jam. Jadi ini menunjukkan bahawa kereta lumba tersebut telah mengalami pecutan di mana halaju bertambah terhadap masa. Okey, jadi tadi halaju bertambah terhadap masa. Awalnya kosong, tetapi setelah beberapa ketika halaju kereta lumba itu menjadi 120 km sejam. Jadi terdapat pertambahan halaju terhadap masa. Maka itulah yang dikatakan oleh pecutan. Contoh berikut menunjukkan sebuah motosikal sedang bergerak dengan kelajuan dengan halaju 120 km sejam. Okey, setelah beberapa ketika didapati motosikal itu berhenti kerana tamat perlumbaan. Jadi bila berhenti, maka halaju akhir bagi motosikal itu menjadi 0 km sejam. Okey, maka motosikal itu dikatakan mengalami nyah pecutan. Kenapa nyah pecutan? Sebab pada awalnya mempunyai halaju yang tinggi, bila di akhirnya dia mempunyai halaju yang rendah. Maka nyah pecutan merupakan kadar perubahan halaju yang nilainya negatif di mana ia mengalami pengurangan halaju terhadap masa. Kita lihat pecutan dari segi pengiraan. Jadi rumus bagi pecutan ialah halaju akhir tolak halaju awal per masa. Contoh berikut. Lori dalam keadaan rehat bergerak sejauh beberapa meter dalam masa 5 saat. Di mana kelajuan lori itu pada akhirnya adalah 50 meter per saat. Jadi, berapakah pecutan lori selepas 5 minit? Jadi, kita menggunakan rumus apa tadi? V tolak U ataupun halaju akhir. V adalah halaju akhir tolak U halaju awal dibahagikan dengan masa. Halaju akhir troli adalah, yang ni adalah halaju akhir iaitu V. Manakala pada awalnya dia dalam keadaan rehat. Bila dalam keadaan rehat bermaksud halaju awal dia adalah kosong. Okey, maka kita masukkan dalam rumus V tolak U 50 halaju akhir tolak kosong halaju awal dibahagikan dengan masa. Jadi kita akan dapat jawapan dia 10 meter per saat kuasa 2. Kita lihat lori tersebut pada awalnya dia bergerak dengan halaju 60 km sejam. Kemudian dia berhenti pada traffic light selepas 2 minit. Jadi di sini lori tersebut dikatakan mengalami nyah pecutan. Kenapa nyah pecutan? Sebab awalnya halajunya 60 km sejam, tapi bila akhirnya dia berhenti. Bila berhenti, maka halaju akhirnya adalah 0 meter per saat. Okey. Jadi berapakah nyah pecutan truk atau lori tersebut sebelum ia berhenti di lampu isyarat?
Maka kita gunakan rumus yang sama, V tolak U bahagi T. Okey. Jadi V tadi, halaju akhir tadi kosong, U nilainya 60. Dan T, masa yang diambil untuk dia berhenti tadi adalah 2 minit. Walau bagaimanapun di sini, 2 minit ini perlu ditukar kepada unit jam. Kenapa perlu ditukar? Sebab dalam unit nilai asal halaju diberi dengan unit jam. Maka untuk pengiraan perlu kita samakan. Kalau guna jam, jam. Jadi kalau dalam soalan beri minit, maka perlu ditukar kepada unit jam. Jadi minit ditukar kepada jam, kita bahagikan dengan 60. Okey, jadi ini adalah masa. Okey, jadi kita gunakan kalkulator. 0 tolak 60 akan dapat 60. Bahagikan dengan masa yang telah ditukar kepada jam tadi. Bahagi 0.03, kita akan dapat negatif 2000 km per jam. Jadi, kalau kamu lihatkan, pengiraannya pecutan akan dapat negatif. Jadi, negatif ini menunjukkan perubahan halaju yang berkurang tadi. Ini menunjukkan nyah pecutan. Kamu juga perlu faham tentang istilah halaju seragam dan pecutan seragam. Apa itu halaju seragam? Tadi kamu dah belajar halaju ialah kadar perubahan sasaran. Okey, tapi jika disebutkan halaju seragam, apa maksud halaju seragam? Halaju seragam adalah halaju yang mempunyai magnitud dan arah gerakan yang sama. Lihat basikal ini bergerak pada 4 poin. Okey, 4 titik lah. Okey, sepanjang gerakan basikal itu bergerak dengan halaju yang sama. Poin pertama, halajunya 20 km sejam. Poin kedua, 20 km sejam. Poin ketiga, 20 km sejam. Poin keempat, 20 km sejam. Okey, jadi sepanjang checkpoint tersebut, penunggang basikal itu bergerak dengan halaju yang sama. Jadi bila sebut halaju yang sama, maka kita sebut istilahnya halaju seragam. Jadi gerakan penunggang basikal itu dalam keadaan halaju seragam. Okey, apa pula pecutan seragam? Pecutan seragam adalah perubahan halaju pada magnitud dan arah gerakan yang sama. Okey, sebelum ini tadi saya dah ajar kamu tentang maksud pecutan. Apa maksud pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan halaju. Apa maksud kadar tu? Kadar tu adalah per masa. Okey, jadi pecutan adalah kadar perubahan halaju. Maka bila disebutkan pecutan seragam, maka perubahan halaju adalah berlaku pada magnitud dan arah gerakan yang sama. Jadi bila sebut sama kat sini, disebut sebagai seragam. Okey, mari kita tengok animasi sedikit tentang basikal ini. Okay, basikal ini bergerak pada asalnya poin pertama 5 km sejam, poin kedua 10 km sejam, poin ketiga 15 km sejam dan poin keempat 20 km sejam. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap satu checkpoint itu terdapat pertambahan halaju. Tapi pertambahan halaju bagi setiap poin pertama dengan poin kedua, pertambahan halaju dia adalah 5 km sejam. Dan pada yang kedua ke ketiga pula 5 km sejam. Poin ketiga ke poin keempat pun 5 km sejam. Jadi perubahannya yang dialami oleh
perubahan, pertambahan hal laju yang dialami oleh basikal tersebut adalah nilainya sama. Hal laju bertambah tetapi dengan kadar yang sama. Maka kita katakan gerakan basikal tersebut mengalami pecutan seragam. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita akan sambung pada hari Khamis.